busana tradisional orang Melanau hampir sama dengan kaum Melayu. Terdapat beberapa jenis pakaian Melanau yang kami akan terangkan di dalam kajian ini. Pakaian tradisional kaum lelaki ialah menggunakan baju satin berwarna gelap berwarna baju kot 7 kancing dengan potongan moden yang mempunyai broket oranye keemasan di hujung baju yang dipadankan dengan kain songket bunga tabur yang dijadikan sebagai samping dan dilengkapi dengan pinggang berikat selendang sifon yang dijadikan sebagai tali pinggang serta menggunakan penutup kepala, iaitu buluneng yang diletakkan di atas kepala. Pakaian tradisional lelaki Melanau ini sering digunakan di majlis-majlis kerasmian dan perayaan. Manakala bagi pengantin lelaki Melanau, biasanya mereka akan dihiaskan dengan pelbagai hiasan di dada yang dilengkapi pelbagai aksesori seperti songkok, dokor, keris dan necktie. Bagi wanita pula, iaitu hampir menyerupai baju kurung Melayu tradisional, baju baldu merupakan salah satu baju tradisional kaum baju Melanau di Sarawak. Baju baban biasanya digayakan bersama baju sutera hitam yang mempunyai manik-manik tembaga bermotifkan tapur orang Melanau. Baju baban ini sering dilengkapi dengan songket lucik tenunan Sarawak dan menutup kepala yang bernama tapau ataupun dikenali sebagai terendak. Terdapat pelbagai jenis tapau dan terendak yang digunakan oleh masyarakat Melanau dahulu kala. Namun, busana kaum Melanau jarang digunakan di hari-hari biasa oleh masyarakat kini. Malah permintaan tempahan busana Melanau juga kurang memberansangkan, lagi-lagi di musim pandemik COVID-19 ini. Hal ini dikatakan apabila upacara pesta kaul tidak dapat dijalankan demi memastikan wabak COVID-19 dapat dielak dari terkena kepada masyarakat tempatan yang balik ke kampung halaman mereka di Mukah. Selain itu juga, busana Melanau kini kurang diminati oleh anak-anak generasi muda kerana mereka lebih meminati busana yang direka dari luar negara kerana pakaian luar negara lebih moden mengikut peredaran zaman. Di sini kita boleh melihat jenis-jenis baju yang ada dan perhiasan yang digunakan oleh lelaki dan wanita kaum Melanau. Bagi kaum lelaki, baju kot 7 kancing, terendak bagi wanita, rantai jina dan kancing tapir, tali pinggang besar, keringkam, songket lucik, keris melang, broket keemasan, songkok bagi baju pengantin. Sekian, terima kasih. Nama saya Azizul bin Majas, nomor metrik saya ialah 74244. Okey, pada bahagian saya akan berkaitan dengan dua perkara, iaitu permasalahan kajian dan persoalan kajian. Okey. Dalam permasalahan kajian, antara permasalahan kajian yang kumpulan kami perolehi ialah apakah latar belakang dan fungsi busana tradisional Melanau. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, busana tradisional Melanau digunakan oleh kaum Melanau sendiri. Tujuan mereka menggunakan busana ini adalah untuk menggambarkan identiti mereka. Pada masa yang sama, busana kaum Melanau dapat dibahagikan kepada dua, iaitu busana wanita dan busana lelaki. Manakala untuk busana wanita terbahagi lagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah baju baldu hitam dan bahagian kedua baju baban. Okey. Pada masa yang sama juga, busana digunakan dalam upacara perkahwinan, menyambut kelahiran bayi dan upacara kematian. Akhir sekali, baju ini berfungsi digunakan dalam upacara menyambut tetamu kehormat seperti YB dan sebagainya. Okey. Kita beralih kepada persoalan kajian. Antara persoalan kajian yang kumpulan kami perolehi ialah apakah punca busana tradisional kaum Melanau semakin dilupakan. Okey. Berdasarkan kajian yang kami perolehi, terdapat 4 punca utama
yang menyebabkan busana kaum Melanau semakin dilupakan. Pertama, ketiadaan penasihat kebudayaan dan warisan, di mana oleh sebab ketiadaan penasihat kebudayaan dan warisan, seperti yang kita sedia maklum, masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat mudah lupa, terutamanya generasi muda. Oleh kerana ketiadaan penasihat kebudayaan dan warisan, mereka terlalu leka dengan aktiviti harian, sehingga mereka melupakan akan kepentingan busana yang telah diwariskan kepada mereka. Okey. Antara punca yang kedua ialah berlaku modernisasi dalam kaum Melanau. Okey. Contohnya, sebelum berlaku modernisasi, kaum Melanau memilih busana mereka untuk dijadikan sebagai pakaian utama dalam majlis perkahwinan. Manakala setelah berlaku modernisasi, kaum Melanau lebih memilih, terutamanya generasi muda, mereka lebih memilih pakaian moden untuk digayakan dalam majlis perkahwinan. Punca yang ketiga ialah mendapat pengaruh daripada agama. Okey. Saya akan tekankan kepada pengaruh agama Islam, di mana umat Islam sangat menekankan terhadap penutupan aurat. Hal ini sangat berkait rapat dengan busana tradisional, kerana busana tradisional kaum Melanau, konsep pakaian tersebut adalah kurang menutup aurat. Oleh kerana itu, segelintir masyarakat kaum Melanau yang beragama Islam tidak memilih pakaian tradisional dalam majlis perkahwinan. Walau bagaimanapun, pada pendapat saya, perkara ini boleh ditangani sekiranya mereka fashion atau tukang jahit busana kaum Melanau, sekiranya mereka melakukan sedikit pengubahsuaian, menjadikan baju Melanau tersebut berkonsepkan menutup aurat. Punca yang terakhir ialah pembuatan busana tradisional Melanau memakan kos yang tinggi. Lebih-lebih lagi pada masa kini, kos sara hidup yang sangat tinggi, maka masyarakat lebih memilih pakaian yang lebih murah. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atika binti Amil. Nombor metrik saya adalah 74210. Saya ingin membentangkan mengenai objektif kajian untuk kajian kami yang bertajuk Keunikan Busana Tradisional Kaum Melanau di Malaysia. Antara objektif-objektif kajian yang terdapat dalam kajian kami adalah mencadangkan langkah untuk mengekalkan pemakaian busana tradisional kaum Melanau sehingga generasi akan datang. Kedua, mengkaji pemakaian busana tradisional kaum Melanau masih diamalkan sehingga kini di Malaysia. Seterusnya, menganalisis minat masyarakat terhadap busana tradisional kaum Melanau di Malaysia. Dan yang terakhir, mengenal pasti jenis-jenis busana tradisional kaum Melanau di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih atas pembentangan sebentar tadi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Azura binti Muhammad Idris 74260 dari Kumpulan 5 untuk membentangkan kaedah kajian. Kaedah yang pertama seperti anda lihat dalam slide tersebut adalah kaedah menyebarkan borang soal sidik di media sosial. Disebabkan oleh keadaan masa sekarang, kita terpaksa mengedarkan borang soal sidik secara dalam talian dengan mengedarkan link Google Form kepada responden berkaitan untuk memudahkan mereka menjawab soalan yang telah disenaraikan dalam borang soal sidik tersebut. Malah kita juga dapat mengelakkan wabak COVID-19 terus tersebar kepada masyarakat awam di luar sana. Kaedah yang kedua ialah kaedah bahan rujukan dari internet. Sehubungan dengan itu, bahan rujukan internet merupakan medium utama yang kami gunakan. Sekarang kita berada di generasi moden yang memudahkan kita
memudahkan segala urusan kita. Jikalau kita ingin mencari maklumat yang kita kehendaki, kita boleh mengakses maklumat internet yang mempunyai data internet. Jadi, kita dapat mencari maklumat yang berkaitan dengan tugasan ini dengan mudah. Tambahan lagi, kami juga menggunakan buku sebagai rujukan di mana Kamus Dewan Bahasa edisi keempat untuk mencari beberapa definisi yang kami kurang pasti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang keunikan busana tradisional kaum Melanau di Sarawak agar dapat dijadikan bahan rujukan sebagai rujukan dan panduan untuk menyiapkan tugasan ini. Jom pada capai latar belakang responden. Daripada 103 orang responden yang dipilih, seramai 45 orang responden lelaki bersamaan dengan 44% dan 58 orang responden perempuan bersamaan dengan 56% dipilih dalam kalangan pengguna media sosial. Carta di atas menunjukkan jelas bahawa terdapat jurang perbezaan dalam pemilihan jantina oleh pengkaji. Dalam perangkaan ini, kita dapat membuat gambaran umum bahawa bilangan responden perempuan adalah lebih ramai berbanding lelaki. Catapan yang kedua adalah catapan umur responden. Terdapat dua golongan umur dalam kalangan 103 orang responden. Golongan umur yang berbeza ini dipilih sebagai responden untuk mendapatkan pandangan berbeza dalam kajian ini. Responden berumur 19 tahun ke atas merupakan golongan umur majoriti dalam kajian ini, dengan seramai 92 orang responden bersamaan dengan 89%, manakala responden 18 tahun ke bawah merupakan golongan kategori yang terendah iaitu sebanyak 11 orang responden bersamaan dengan 11%. Pandangan semua kategori umur adalah sangat penting kepada pengkaji untuk mengetahui pendapat mereka tentang busana tradisional kaum Melanau di Sarawak. Kita beralih kepada slide seterusnya iaitu catapai kaum responden. Terdapat 5 kumpulan kaum responden dalam kalangan 103 orang responden. Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis kaum merangkumi Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Pelbagai jenis kaum yang berbeza ini dipilih sebagai responden untuk mendapatkan pandangan yang berbeza dalam kajian ini. Kaum Melayu dari Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia merupakan kaum majoriti dalam kajian ini dengan seramai 42 orang responden bersamaan dengan 41%. Manakala responden berbangsa Bumiputera Sarawak menduduki tempat kedua selepas kaum Melayu iaitu sebanyak 36 orang responden bersamaan dengan 35%. Kaum yang ketiga terbanyak adalah kaum Bumiputera Sabah iaitu sebanyak 14 orang responden bersamaan dengan 14%. Manakala responden berbangsa Cina dan India merupakan kaum yang paling sedikit menjawab persoalan ini dan mendapat bilangan responden yang sama iaitu 5 orang responden bersamaan dengan 5%. Seterusnya, sebanyak 88 orang responden bersamaan dengan 85% bersetuju bahawa kebanyakan responden mengetahui baju baban dan baju baldu, sejenis busana kaum tradisional Melanau. Hal ini kerana baju baban dan baju baldu sering digunakan oleh masyarakat Melanau sewaktu majlis perasmian dan majlis perkahwinan. Terdapat 15 orang responden bersamaan dengan 15% yang tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Seramai 98 orang responden bersamaan dengan 95% yang bersetuju bahawa kebanyakan masyarakat di luar sana masih berminat dengan busana tradisional kaum Melanau di Sarawak. Hal ini demikian kerana keunikan yang ada pada pakaian tradisional kaum Melanau ini mempunyai motif-motif Melanau seperti tapau warna hitam, merah dan keemasan yang menunjukkan kekayaan budaya Melanau pada zaman dahulu. Manakala 5 orang responden bersamaan dengan 5% tidak bersetuju dengan pernyataan ini kerana terdapat beberapa generasi muda yang kurang berminat dengan hasil kraftangan tempatan kerana mereka lebih mengagumi hasil kraftangan dari luar negara.
Adakah pemakaian busana tradisional kaum Melanau masih diamalkan hingga kini? Persoalan ini disokong oleh 90 orang responden bersamaan dengan 87%. Hal ini demikian kerana selagi busana Melanau masih dijual oleh anak jati Melanau, selagi itulah busana Melanau masih diguna pakai oleh masyarakat Melanau hingga kini, terutamanya dalam majlis keramaian, majlis perkahwinan, pesta kau dan sebagainya. Namun, ada juga responden yang tidak setuju dengan persoalan ini, iaitu sebanyak 13 orang bersamaan dengan 13%. Sebanyak 68 orang responden bersamaan dengan 66% bersetuju bahawa busana tradisional kaum Melanau ini boleh digunakan pakai oleh semua kaum yang ada di Malaysia. Hal ini dikatakan bahawa baju Melanau ini boleh digunakan pakai oleh semua budaya agar dapat memperkenalkan budaya Melanau hingga ke luar negara. Malah dengan adanya peminat busana tradisional Melanau ini, kita juga dapat mengekalkan budaya Melanau hingga generasi akan datang. Manakala 35 orang responden bersamaan dengan 34%, responden turut tidak setuju dengan pernyataan ini. Pada slide seterusnya, iaitu cadangan. Berdasarkan cadangan di atas, terdapat 97 orang responden bersamaan dengan 94% yang setuju untuk mengadakan pameran busana tradisional kaum Melanau semasa pesta kaul. Pameran ini bertujuan untuk menunjukkan keunikan busana Melanau kepada orang awam yang berkunjung di Mekah. Selain itu juga pameran ini boleh menarik minat kedatangan pelancong dari luar negara melalui siaran langsung di media sosial. Malah dengan adanya pameran secara atas talian, kita juga dapat mengkomersialkan busana tradisional kaum Melanau kepada minat kebudayaan dan orang luar negara. Hal ini demikian kerana pintu sepadan masih lagi belum dibuka dan menyebabkan pelancong asing tidak dapat datang ke Sarawak untuk melihat keunikan dan keindahan pelbagai budaya di Sarawak. Terdapat 6 orang responden bersamaan dengan 6% memilih dalam kategori tidak setuju terhadap cadangan ini. Hal ini kerana terdapat beberapa masyarakat di luar sana kurang berminat dengan keunikan budaya yang ada di Sarawak. Seterusnya, kebanyakan responden telah memilih setuju untuk mengadakan pertandingan pakaian tradisional kaum Melanau, iaitu sebanyak 98 orang responden bersamaan dengan 95%. Pertandingan ini diadakan secara atas talian sahaja agar dapat membendung wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia pada masa kini. Dengan adanya pertandingan ini, kita juga dapat menarik minat generasi muda pada masa kini untuk menyertai pertandingan busana ini. Selain itu, kita juga dapat menunjukkan motif-motif asli dan rekaan busana tradisional kaum Melanau kepada masyarakat di luar sana. Manakala 5 orang responden bersamaan dengan 5% tidak setuju dengan cadangan ini. Hanya 75 orang responden bersamaan dengan 73% bersetuju untuk menerjemahkan pakaian tradisional kaum Melanau kepada kepada golongan yang kurang berkemampuan. Program menerjemahkan baju tradisional ini boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat cetakan baju bajan agar golongan yang tidak berkemampuan ini dapat merasa menggayakan baju tradisional kaum Melanau yang kaya dengan motif tapau ataupun sedikit dikenali sebagai terendah. Okey. Manakala 28 orang responden bersamaan dengan 27% tidak setuju dengan cadangan ini. Hal ini demikian kerana tidak semua peniaga-peniaga busana tradisional kaum Melanau dapat menerjemahkan baju tradisional Melanau sesuka hati kerana untuk mendapatkan sumber kain dan aksesori Melanau bukannya perkara yang mudah. Tambahan lagi di musim pandemik COVID-19, kebanyakan peniaga-peniaga kecil yang sederhana telah menggulung tikar kerana tidak sanggup menanggung kerugian akibat ketiadaan pelanggan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan agar dapat menentang penyakit COVID-19 ini dengan berjaya. Rasional kajian ini dijalankan adalah kerana pekaji dapat mengetahui asal-usul busana tradisional kaum Melanau yang ada di Sarawak.
pandemik COVID-19 bukanlah satu penghalang. Jikalau kita menyokong hasil kraftangan di negara kita, sudah pasti kita dapat menerapkan unsur cinta akan budaya terhadap negara sendiri. Nilai budaya bukanlah satu penghalang pemodenan, malah kita juga dapat lagi tinggi lagi tinggi budaya bangsa bertambah majulah negara. Warisan dan budaya sesuatu negara merupakan satu identiti yang kokoh yang dapat memperkasakan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Oleh itu, bersama-samalah kita berusaha untuk mengekalkan warisan budaya negara kita. Usaha ini bukan sahaja untuk mendatangkan faedah kepada kita, malah mendatangkan faedah kepada generasi akan datang. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan ini.